Dalam jadual kita sepatut bermula 3 suku, tapi kerana kita meraihkan hadirin hadirat yang hadir awal dan berada dalam majlis, dan kita jemputlah tuan-tuan yang masih berada di luar supaya boleh beransur-ansur masuk ke dalam dewan utama untuk kita bermula majlis kita pada petang ini, insya-Allah. Pada petang ini punya sesi sepatutnya bukan saya lah yang moderatorkan, iaitu Ustaz Fifuddin, pegawai JAIBS, tapi beliau keuzuran, jadi saya diminta untuk ganti. Dan ini mengingatkan kepada satu nostalgia dengan Prof Basri di tempat yang sama iaitu pada tahun lepas, ataupun perkampungan sunnah yang sudah yang mana panel seorang lagi adalah Ustaz Syihabuddin, ya. Cuma pada masa tu terkejut sebab daripada pukul 2 sampai pukul 4 lebih, 2 jam lebih, dan hari ini hanya diberi masa 2 suku hingga 3 suku 3 suku hingga 4 suku. Okeylah, insya-Allah. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, sekali lagi selamat datang dan juga semoga mendapat manfaat yang banyak daripada majlis ilmu kita sepanjang 3 hari ini. Sebelum kita bermula, saya nyatakan di sini tajuk yang diberikan untuk dibincangkan pada petang ini adalah syirik dan khurafat yang berpunca daripada ketakzuban. Bermaksud dia punya keyword di sini ataupun kata kuncinya adalah ketakzuban. Ketakzuban, ta'assub yang menyebabkan syirik dan khurafat. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu panel yang pertama. Di sebelah kanan saya, yang sudah menjadi orang Perlis juga, tidak import dah lah, dah jadi orang Perlis dah, iaitu Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala, yang berkelulusan sarjana muda daripada Universiti Al-Azhar, dan kemudian master dan PhD juga dalam bidang syariah. Seterusnya, antara keistimewaan Prof Basri selain daripada sekarang ini menjadi profesor penuh dan pensyarah di QUIPS, beliau juga adalah penulis dan penterjemah kepada hampir ataupun mungkin sekarang dah lebih 200 buah judul buku. Tuan-tuan dan puan-puan, di belah kiri saya panel yang kedua, iaitu Maulana Ahmad Nasim Abdul Rauf, merupakan antara murid terawal Maulana Muhammad Asri Yusof sebelum beliau menyambungkan pengajian ke Pakistan. Tadi jumpa Dr. Zakir, dia speaking apa kita tak faham bahasa Urdu, pelik-pelik sikit. Kemudian beliau sekarang berkhidmat ataupun mempunyai madrasah sendiri di Manjung untuk tahfiz dan juga alim. Dan kemudian Ustaz Nasim antara pakar rujuk Syiah di beberapa kita katakan pejabat ataupun jabatan agama Islam. Dia pernah dibawa untuk berdebat dengan Syiah di Malaysia dan seumpamanya, pakar rujuk, dan menulis khusus tentang tentang Syiah, kesesatan Syiah dan seumpamanya. Bahkan pengalaman beliau dalam berdebat direct dengan Syiah pun banyak sebenarnya. Yang tu yang tak ramai orang tahulah. Baik, samping itu beliau juga ada menulis dan menterjemahkan kitab hadis iaitu Mishkatul Masabih dengan beberapa siri, ya. Kitabul Ilmi sudah ada, kitab apa lagi? Kita iman dan seumpamanya. Batu masih lagi berterusan lah, insya-Allah. Jadi inilah kedua-dua orang panel yang kita ataupun perkampungan sunnah bawa pada petang ini, dan insya-Allah kita akan bincang secara, disebabkan waktu yang agak padat, saya rancang dengan Prof dengan Maulana Nasim tadi supaya perbincangan kita lebih kepada akhirnya tuan-tuan kena bekerja sendiri, dalam arti kata mencari bahan lanjutan. Maksudnya kita akan sebutlah beberapa rujukan, ambil di sini. Pagi tadi pun saya tunjuk ini dokumen Yakin pun semua tu. Harap-harapnya carilah kerana maklumat tambahan lanjutan berada dalam itu. Baik. Untuk pusingan pertama, saya akan bertanya kepada Profesor Dr. Basri soalan, iaitu berkaitan dengan secara umum, asasnya apakah yang dimaksudkan dengan ta'assub dan bezanya dengan hormat. Kadang-kadang kita sendiri pun masih lagi tak jelas apakah ta'assub dan apakah hormat, apa batas dia, sampai tahap mana kita hormat kepada seorang tokoh yang tak perasan kita dah sampai ke tahap ta'assub. Jadi mungkin
Prof boleh mulakan dalam 10 minit lah, masa kita singkat tu, untuk membincangkan tentang ta'assub dan hormat dan batas antara ta'assub dan hormat itu. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yawmil hajj wal jazaa. Amma ba'd. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Zahiruddin selaku pengurusi dalam forum kita pada petang berbahagia ini, sahabat saya ahli panel kedua Ustaz Nasib Abdul Rauf, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pecinta sunnah, hadirin hadirat, muslim muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan tidak lupa juga rakan-rakan media yang hadir pada petang ini. Berbalik pada soalan tadi tuan-tuan majlis sekalian, apakah yang dimaksudkan sebagai ta'assub? Ta'assub ini kalau kita lihat daripada satu sudut, merujuk kepada kepercayaan yang keterlaluan kepada sesuatu perkara atau sesuatu pribadi, sehingga menzahirkan satu tindakan yang juga bersifat keterlaluan. Ta'assub ini dia menyebabkan seseorang tidak mempunyai fikiran yang terbuka pada manhaj ataupun aliran yang dia pegang. Seolah-olah manhaj atau aliran yang dipegang itu adalah satu aliran yang suci, yang tidak boleh dikritik dan sebagainya. Ini kita rujuk pada makna ta'assub yang dipakai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ta'assub tuan-tuan adalah termasuk dalam kategori melampau. Termasuk dalam kategori melampau, dan melampau ini ditegah di dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Ibn Majah, Al-Hakim dan lain-lain, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Boleh dirujuk ini dalam Sahihul Jami'. Wahai sekalian manusia, awaslah anda semua daripada melampau dalam agama, kerana sesungguhnya orang-orang sebelum daripada anda musnah dengan sebab melampau dalam beragama. Kita tahu beragama itu suatu benda yang dituntut, tapi apabila beragama itu dilakukan dalam situasi melampau, maka beragama seperti itu akan memakan diri sendiri. Oleh kerana itu perlu kita beragama mengikut acuannya, seperti mana yang dilandaskan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Muwatta' Malik, taraktu fiikum amrayn dan tadillu ba'd ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Nabi. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu pegang teguh dengan kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Artinya Nabi dah sebut sini yang ditinggalkan kitab Allah, kemudian sunnah Nabi, pegang dua-dua, arti kata yang betul, kita akan selamat daripada kesesatan. Ini disebut sebagai apa dia ni? Ta'assub. Dan ta'assub termasuk di dalam arti kata sejenis perbuatan melampau. Dan melampau ini satu perbuatan yang tertegah di dalam Islam. Beza dengan ta'assub dipanggil istiqamah. Istiqamah ni tuan-tuan, kita buat satu perkara dengan cara yang betul, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mentafsirkan al-istiqamah dengan makna alla tusyrik billahi syai'an, kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ibn Raja' Al-Hambali mengatakan istiqamah itu ialah kita buat satu perkara dengan cara yang betul, tidak berlaku lebih, tidak berlaku kurang. Itu disebut sebagai istiqamah. Jadi sama ada bersabit dengan akidah, bersabit dengan syariah, bersabit dengan akhlak, kita lakukan dengan cara betul, maka itu dinamakan sebagai istiqamah. Mana seorang guru menyarankan pada kita, buat macam ni, macam ni, macam ni, kita buat seperti mana disarankan, tidak lebih dan tidak kurang. Itu istiqamah. Istiqamah dituntut di dalam Islam. Bahkan istiqamah itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, berbanding dengan 1000 karamah. Syekh Junaid Al-Baghdadi
pernah ditanya tentang konsep istiqamah. Syekh Junaid menjawab, zarrat istiqamah khairum min alfil karamah. Satu zarrah istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Satu zarrah istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Dan kadang-kadang kita tengok masyarakat kita, tuan-tuan, suka membicarakan tentang karamah. Padahal karamah itu ada 2 bahagian. Satu dipanggil karamah maknawiyah, satu lagi karamah hissiyah. Karamah hissiyah merujuk pada benda-benda pelik yang berlaku pada seorang soleh. Boleh terbang di udara, makanan yang sedikit menjadi banyak, boleh berjalan di atas air dan sebagainya. Ini dipanggil karamah hissiyah. Karamah ini tak dikendaki di dalam Islam. Karamah yang dikendaki ialah karamah iman ataupun karamah istiqamah. Az-Juzjani menyebut kun, dia kata kun sahibal istiqamah la talibal karamah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqamah, jangan mencari karamah. Fa innan nafsa munjabilah fi talabi al-karamah wallahu azza wa jalla yutabil istiqamah. Nafsu manusia ni inginkan benda-benda pelik tadi, tapi Allah Taala inginkan kita istiqamah. Jadi tuan-tuan tengok, walaupun seorang hamba Allah tu tak berlaku benda pelik pada dia, namun dia mampu istiqamah sembahyang berjamaah 5 waktu sehari semalam. Nilainya sangat tinggi berbanding orang yang berjamaah sekali-sekala namun mampu terbang di udara. Dia boleh terbang di udara, malah mungkin dia terbang ke Mekah, namun dari segi pelaksanaan jamaah dia pun sekali-sekala je. Ini benda yang sangat mahal. Merujuk kepada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan, yang dikarang oleh Syekh Abu Hasan Ali Nadawi. Dia menceritakan di antara karamah yang besar yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sepakati oleh ulama bagaimana beliau istiqamah dalam mendidik pelajar lebih 30 tahun, dan bagaimana beliau berjaya menghasilkan 100,000 pelajar, dan daripada 100,000 pelajar itu bagaimana beliau berjaya menghantar ke benua gelap Afrika untuk menjadi pendakwah-pendakwah. Ini istiqamah yang sangat tinggi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada yang ketiga, hormat pada ulama. Hormat pada ulama tak sama dengan taksub pada ulama. Sebab taksub tadi membuatkan kita jadi buta dalam menilai sesuatu. Yang benar, yang tak benar, yang tak benar pun kita anggap sebagai benar. Yang benar memang benar lah, tak benar dianggap sebagai benar. Itu taksubnya pasal. Tapi hormat lain. Hormat, tuan, kita kena faham, para ulama ini mereka adalah penjaga pada formula agama Islam. Kalau ulama tidak menjaga formula agama, maka agama akan runtuh. Dalam sejarah agama sebelum daripada Islam, agama Kristian, agama Yahudi, 2 agama besar ini hancur dan musnah, hilang kemurnian dan keaslian disebabkan oleh insan-insan yang bernama ulama. Menghancurkan agama dulu, insan yang dianggap oleh masyarakat sebagai ulama. Bukan orang awam yang menghancurkan agama, insan yang dinamakan sebagai ulama. Ulama apa? Ulama Kristian, ulama Yahudi. Sehingga kan agama mereka hilang kemurnian. Dalam Islam, tentang ulama mempunyai kedudukan yang tinggi. Mereka penjaga formula, penjaga Al-Quran. Kalau mereka tidak menjaga Al-Quran, kalau mereka pelopor kepada khurafat dan kesesatan, maka mereka tidak layak dinamakan sebagai ulama. Tetapi mereka lebih sesuai dinamakan sebagai ular dalam semak. Sebab apa? Sebab gagal melaksanakan tugas. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku saya, Ulama Pewaris Nabi, yang telah saya tulis lebih daripada 20 tahun lepas dah. Jadi kita kena hormat pasal ulama peranan dia besar. Dia menjaga formula, dia mendidik dan macam-macam lagi. Kena hormat. Cuma proses kita hormat para ulama bukan secara membabi buta. Ilmu yang dia ajar kita ikut. Ada setengah orang hormat ulama tak ada kerja lain. Kira nak cium tangan, cium tangan, cium tangan, cium tangan, tak ada kerja lain. Ambillah ilmu yang dia ajar untuk kita bina negara, bina keluarga, bina masyarakat, bina masa depan. Ini yang sepatut kita ambil. Ini tidak pantang dengan ulama datang luar negara, kita tak ada kerja lain, duk mikir nak kira cium tangan je. Kan? Tangan ibu kita pun tak pernah kita cium, tangan ayah kita pun kadang-kadang tak pernah kita cium. Hak daripada luar dia kita bukan melangit berlari-lari nak cium. Ambillah sesuatu yang bermanfaat, ya, ambil sesuatu yang bermanfaat untuk kita bina diri kita, negara kita, ya, umat Islam untuk masa-masa akan datang. Apalagi sekarang ini kita hidup zaman serba mencabar. Namun begitu, tuan-tuan, oleh kerana ulama ini merupakan manusia yang terdedah kepada salah dan silap, manusia yang terdedah kepada salah dan silap. Ada kala dia betul, tapi ulama ni banyak betul daripada salah, banyak betul daripada salah. Maka yang salah kita tak boleh terima, yang betul kita kena ikut. Cuma dalam berinteraksi
dengan salah tadi. Jangan tuan-tuan, kita tak menolak benda yang salah yang diutarakan oleh ulama berkenaan sampai ke tahap kita mencerca dia. Jangan. Kita boleh tidak setuju pada mana-mana pandangan ulama, tapi jangan sampai tahap kita mencerca dia. Kita mencerca peribadi dia. Ini dilarang dalam Islam. Kita boleh tak ada terima sebab dalilnya tak kuat. Kita pakai ulama lain, dalilnya lebih kuat. Namun jangan sampai ke tahap kita mencerca ulama berkenaan. Ya, dalam hadis dalam Sahih Al-Jami' dia sebut sebuah hadis yang sahih, al-barakatu ma'akabirikum, keberkatan itu bersama orang-orang tua kamu, maknanya para ulama. Dan ada lagi hadis, laisa minna man yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqah, juga disebut dalam Sahih Al-Jami'. Bukan di kalangan kita orang yang tidak tahu menghargai orang tua, tidak tahu menunjukkan belas kasihan pada kanak-kanak, dan tidak tahu hak orang alim kita. Dia kena hormat dia dari sudut tu. Tapi jangan sampai tahap kita mencerca. Ibn Asakir seperti mana dimaktub dalam jilid yang pertama kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Ibn Asakir menyatakan darah para ulama itu beracun. Jadi kalau kita tak setuju, jangan terlalu cupar kepada dia, jangan terlalu celupar. Sudah banyak Allah Ta'ala membalas orang-orang yang terlalu cupar mulutnya terhadap para ulama. Boleh rujuk dalam jilid pertama Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kita kena beza benda kita tak setuju, tuan-tuan. Kita tak setuju tidak ada masalah. Kita kemukakan dalil kita pakai dalil-dalil ulama yang lain. Tetapi jangan sampai tahap kita mencerca dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang kita nak menolak ulama tadi, kita menolak sunnah Nabi SAW. Ini sangat berbahaya. Sebagai contoh, baru-baru ini kita tengok Datuk Mufti kita pergi ke kubur ayah dia, bukan kubur orang lain, kubur ayah dia, dan dia berdoa di kubur itu. Ini sunnah berdoa di kubur. Sebab motif dia pergi kubur dua je. Pertama, doa untuk si mati. Yang kedua, kita ambil iktibar dan teladan daripada kematian yang berlaku. Sebab kita juga akan mati satu ketika nanti. Jadi seperti dia, cuma dia mendahului kita beberapa hari saja. Nanti kita akan mengunjungi dia ke belakang, dia di belakang nanti. Jadi kita ambil iktibar. Tiba-tiba ada orang kata ini ada bau-bau kuburium atau pahaman kuburiyah. Al-Imam As-San'ani dan antara ulama pertama di Yaman menggunakan istilah kuburiyah. Imam San'ani pengarang pada kitab Subulus Salam, antara ulama pertama menggunakan istilah kuburiyah, iaitu merujuk pada acara ziarah yang dilakukan terhadap kubur para wali secara keterlaluan. Siapa minta dengan wali lah, siapa minta dan sebagainya. Ada mengatakan bahawa kita minta dengan wali tadi, dia kata bukan kita minta dengan wali, kita minta supaya wali itu berdoa untuk kita. Wali itu doa untuk kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana martabat dia tinggi di sisi Allah Taala. Kalau macam tu tuan-tuan, apa beza perbuatan dilakukan oleh masyarakat Nabi Nuh alaihi salam? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah mereka. Tak sembah macam tak sembah bahala lah. Kami tak sembah macam bahala. Kami sembah dalam rangka supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah Ta'ala. Artinya berhala-berhala tadi tidak mampu memberi kesan. Dia memberi kesan Allah Ta'ala juga. Jadi apa beza i'tiqad masyarakat Nabi Nuh AS dahulu dengan golongan yang berpandangan demikian? Satu lagi tuan-tuan, macam mana kita nak ukur? Saya nak ukur tuan-tuan pergi ke kubur, nak pastikan niat tuan-tuan ni nak minta doa daripada si mati supaya si mati minta dengan Allah Ta'ala. Nak ukur. Macam mana nak ukur? Payah nak ukur perbuatan seperti itu. Maka oleh kerana itu lebih baik kita menjauhinya. Ikutlah yang lebih mu'tabar. Banyak lagi benda disepakati oleh ulama, iaitu antaranya minta terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Hingga seterusnya. Inilah saya dapat simpulkan apa itu dia katakan sebagai ta'assub, apa itu yang dikatakan sebagai istiqamah, dan apa itu yang dikatakan sebagai hormat pada para ulama. Wallahu a'lam untuk pusingan pertama ini. Alhamdulillah, terima kasih pada Prof Basri. Kita teringat kisah Musa dengan Khidir alaihissalam dalam surah Al-Kahfi yang sentiasa menjadi hujah dan sandaran kepada perbuatan hormat kepada guru yang meskipun guru buat benda pelik sebagaimana kisah Nabi Khidir alaihissalam, maka kenalah kita bersikap seperti sikap Musa sebagaimana perjanjian awal. Anas di Prof dengan Maulana Nasim, ada satu masa bila kita tengok cerita tu macam ada benda tak betul cara faham tu. Bila kita tengok balik, watak utama dalam kisah itu sebenarnya Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Khidir.
Watak Musa memang perjanjian awal dengan Khidir begitu, tapi akhirnya disebabkan Khidir buat benda yang langgar syarak, Nabi Musa tetap tegas untuk bertanya dan tegur. Sepatutnya kita ambil contoh ibrah dan pengajaran daripada Musa, bukannya kalut kepada Khidir. Khidir tak bawa syariat, Khidir tak bawa apa-apa kepentingan pada kita pun. Jadi benda tu saya ingat kita kena bawa naratif baru dalam memahami kisah Khidir dengan Musa AS, dan itu perlu dilakukan oleh para asatizah untuk membetulkan masyarakat dalam faham kisah yang menjadi hujah buat sekian lama, supaya mana-mana guru menjadi tokoh yang sampai tak taksub lah, dah jelas depan mata zahir buat maksiat pun la, tok guru aku sedang beribadah pada Allah Ta'ala. Ini kita kata benda yang perlu kita bagi perhatian dan juga pembaharuan dalam kefahaman. Maulana Nasim, soalan kepada Maulana Nasim adalah bagaimanakah cara yang tepat dalam kita menyantuni orang saleh, orang alim agar tidak jadi taksub? Kalaulah mereka guna hujah tadilah, tak teringat ke kisah Nabi Musa dengan Khidir? Walaupun Khidir itu setengahnya kata wali Allah, tak sampai tahap Nabi, tapi Musa yang Nabi Ulul Azmi, yakni Taurat turun kepada dia pun akhirnya kena ambil ilmu dengan Khidir. Bermaksud sini Khidir sebenarnya tapi dia tak kata, dia kata tengok dia begitulah tu masalah tu. Jadi minta Ustaz Nasim jelaskan pada kami dia punya situasi yang terbaik dalam kaedah itu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zahiruddin dan panel yang pertama Dr. Basri. Merujuk kepada soalan yang dikemukakan kepada saya, iaitu berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan ulama untuk mengelakkan daripada berlaku taksub kepada ulama. Jadi pertama sekali suka untuk saya sebutkan, mula-mula sekali kita kena kenal dulu siapakah yang dimaksudkan dengan ulama, supaya kita tidak tukar, tidak tersilap di dalam memilih seseorang yang patut dianggap sebagai ulama atau sebaliknya. Kalau kita lihat kepada ungkapan yang sering kita dengar berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi-nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para nabi ini lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Faman akhadhahu akhadha hadzan wafira. Ulama itu pewaris nabi-nabi, dan nabi-nabi ini tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Sebaliknya nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mewariskan ilmu. Sesiapa yang ambil ilmu daripada nabi-nabi ini, bermakna dia telah mengambil bahagian yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bila dikatakan ulama itu pewaris nabi-nabi, bermakna ulama dia membawa ilmu berdasarkan mengikut kepada manhaj nabawi, mengikut manhaj cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwarisi turun temurun daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan seterusnya salaf dan seterusnya ulama-ulama kita. Jadi sebagai pewaris ilmu nabi-nabi, maka mereka membawa ilmu tak lari daripada ilmu yang ditinggalkan oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dan ilmu yang ditinggalkan oleh nabi yang menjadi jaminan kepada kita untuk kita memperolehi keselamatan. Nak selamat daripada kesesatan adalah ilmu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda, hadis yang selalu kita dengar, selalu kita dengar, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih, kamu sekali-kali tidak akan sesat selagi mana kamu beriman dengan, berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan juga sunnah rasulnya.
Jadi itulah yang dikatakan sebagai ulama yang sebenar, pewaris, pembawa warisan daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kerana itu dikenali ulama ni dengan kemantapan ilmu dia tu, sejauh mana dia dapat membawa ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada situlah kita tahu dia tu adalah ulama. Sama ada dia tu melalui jalur ahlul bait ataupun tidak jalur ahlul bait ke, sama sahaja. Walaupun tidak daripada jalur ahlul bait pun, orang biasa, walaupun daripada bukan muslim pun asalnya, tetapi bila mana dia memeluk Islam, dia membawa warisan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang sebenarnya ulama. Kalau kita tengok di kalangan ahlul bait, ada ulama yang tidak dikenali sebagai ahlul bait pun, orang tak tahu pun. Maulana Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, ulama India. Kitab dia banyak, datang ke Malaysia beberapa kali, tapi dia mari ke Malaysia, orang tak tahu dia ahlul bait. Tak ada siapa-siapa pergi beratur, duk cium tangan dia, ini ahlul bait mari kepada kita, tak ada. Dan dia pun tidak menonjolkan dirinya sebagai ahlul bait. Sebab apa? Sebab yang dibawa olehnya adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu daripada baginda. Kerana itulah kita tengok di kalangan sahabat dahulu, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia membuat perbandingan, memberi peringatan kepada kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Dia kata apa? Dia kata, innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati min ba'dikum zamanun kathirun khutaba'uhu wal ulama'u fihi qalilun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata pada zaman dia tu, zaman sahabat, dia kata, kamu duduk pada satu zaman yang ramai ulamanya. Ulama ramai, sedikit khutabah, penceramah ni tak banyak. Orang yang nak berceramah ni tak banyak. Kalau kita kata apa, penceramah ni banyak kategori lah. Penceramah ada kategori penlipu lara, ada macam-macam je ni bentuk ulama. Dia kata, akan datang selepas kamu zaman yang mana ramai penceramahnya, ulama padanya adalah sedikit. Dan perkara tu kita boleh lihat pada zaman kita sekarang ni. Penceramah, kita nak kata apa, pengkuliah dan seumpamanya lah, tu memang sangat-sangat ramai dengan gaya masing-masing. Hak ni dengan gaya lucu dia, hak ni dengan gaya macam-macam, hak ni dengan gaya bahasa kasar dia, macam-macam kita boleh tengok. Tu. Tetapi dari segi ilmu, pengisian ilmu kadang-kadang tak ada pun. Bukan kita bermaksud nak merendahkan sesiapa, tetapi supaya kita dapat supaya menjadi kayu ukur kepada kita untuk kita dapat menilai manakah yang boleh kita anggap sebagai ulama dan manakah yang sebaliknya. Walaupun orang tu boleh berceramah merata, dia mempunyai pengikut-pengikut, peminat-peminat yang ramai, tetapi kayu ukur dianya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iaitu mereka yang membawa warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Ibnu Mas'ud beri pesanan di sini, zaman akan datang, zaman kita sekarang ni ramai penceramah, tapi ulamanya adalah sedikit. Dan Imam Ibn Abi Shaybah meriwayatkan daripada Mujahid, dia kata apa? Zahabal ulama falam yabqa illa al-mutakallimun wa mal mujtahidu fikum illa kal-la'ibi fi man kana qablakum. Dia kata ulama telah berlalu pergi, tak banyak ulama, ramai ulama telah pergi, dan tidak tinggal kecuali juru cakap, orang yang bercakap saja. Tu berceramah sana sini macam-macam. Dan perkara tu kita boleh tengok kadang-kadang dalam televisyen. Saya teringat ni lama dah ni, zaman bujang dulu.
mulai 20 tahun lepas. Dulu ada dia program apa tak ingat dalam TV3 jenis macam apa TV3 tu Ali Hidayah ke jenis program ni lah, program forum gini. Kita tengok ada ustaz tu mana daripada Johor, ustaz tu mana dia kata perempuan-perempuan tu beringatlah nak pergi kubur, pakailah seluar kecil tu, takut-takut lalu atas kubur, duduk dalam kubur tu tengok. Allah, kita tu pun dah, ya Allah, sampai sekarang ni teringat lagi. Boleh bercakap benda macam tu, benda-benda macam tu boleh bercakap, jadi bahan ketawa, jadi bahan ketawa. Tu. Jadi sebab tu mana Mujahid kata ni, ulama telah berlalu pergi, tidak tinggal kecuali jurucakap, orang-orang yang bercakap sahaja. Tidaklah orang yang bersungguh, yang mujtahid, yang bersungguh dengan ilmu di kalangan kamu ini, kecuali ianya seperti orang-orang yang bermain-main di kalangan orang sebelum kamu. Silap tengok tadi, ingat. Saya faham tadi mana orang kemudian. Beza dengan orang yang dahulu. Orang dahulu ramai yang bersungguh-sungguh, yang kemudian ni bermain-main, sambil lewa sahaja. Baik. Jadi itu berkenaan dengan bagaimana kita nak mengenali ulama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penghormatan terhadap ulama. Itu memang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Nabi SAW, dan dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kita tengok sahabat-sahabat, terutama sekali sahabat-sahabat utama, mereka gerun terhadap Nabi SAW sebagai guru mereka, dan begitulah yang berlaku kepada generasi-generasi selepas itu. Jadi kerana itu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW banyak menyebutkan berkenaan dengan kedudukan tinggi ahli ilmu, kedudukan tinggi ulama. Supaya apa? Supaya dihormati, dihormati. Sehingga Nabi SAW meletakkan penghormatan terhadap ulama itu termasuk dalam kategori mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya sabda baginda, inna min ijlalillah ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilal Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dhis sultanil muqsid. Nabi SAW bersabda, termasuk di dalam mengagungkan, membesarkan Allah ialah memuliakan orang Islam yang tua, yang lebih tua, orang yang menanggung Al-Quran, iaitu yang membawa ilmu daripada Nabi SAW, tetapi ghairil ghali, tidak melampaui batas padanya, tidak terlajak-lajak di dalam membawa ilmu Nabi SAW. Maknanya berada pada landasan yang sederhana, menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh baginda, dan tidak meninggalkannya. Mana tidak meninggalkan ilmu Al-Quran ni, dan memuliakan penguasa yang adil. Jadi mana di sini Nabi SAW sebut termasuk dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu memuliakan ahli ilmu. Jadi mana ahli ilmu kita kena beri, ulama beri kedudukan yang sesuai dengannya. Begitu juga sebagaimana hadis yang dibacakan oleh doktor tadi, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laisa minna, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kalangan umatku orang yang tidak mengagungkan, tidak memuliakan orang yang tua dari kalangan kita, tidak memuliakan orang yang tua dari kalangan kita, tidak kasih sayang kepada yang muda, yang kecil dari kalangan kita, dan tidak mengetahui hak, tidak mengetahui untuk orang yang alim di kalangan kita haknya. Mana tidak tahu hak yang sepatutnya diberikan kepada ahli ilmu. Namun begitu, di dalam memberi kemuliaan kepada ahli ilmu, jangan sesekali sampai kepada tahap mendewa-dewakannya.
mengagung-agungkannya. Sebab itu Nabi SAW sebagai guru kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan panduan kepada kita, panduan kepada umat kemudian, Nabi SAW telah mengajar contoh bagaimana di dalam berinteraksi dengan ulama, dengan ahli ilmu. Nabi beri contoh bagaimana dia mengajar sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bagaimana berinteraksi supaya sahabat-sahabat berinteraksi dengan Nabi SAW. Buat macam mana kepada Nabi. Jadi Nabi ajar, walaupun Nabi itu guru paling besar, paling tinggi, paling utama, yang mana kalau nak ta'assub tak boleh ta'assub kepada Nabi SAW. Mana orang yang tidak melakukan dosa, maksum, tapi Nabi ajar sifat tawadhu'. Nabi sebagai guru kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Nabi tunjukkan sifat tawadhu' dan Nabi ajar sahabat-sahabat jangan berlebih-lebihan di dalam memuliakan baginda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adbul Mufrad dan juga Imam At-Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu anhu, dia kata, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Tidak ada orang yang sahabat lebih kasih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batuk pula. Ayah sikit. Jadi Anas kata, tidak ada orang yang sahabat paling kasih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila mana mereka tengok Nabi, mereka tak bangun. Sebab apa? Sebab mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka terhadap perbuatan tersebut. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu kama yaqtaqumul a'ajib yu'azzimu ba'daha ba'dha. Jangan bangun kerana aku sebagaimana orang ajam bangun, sebahagian mereka mengagungkan, membesarkan sebahagian yang lain. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Mana jangan mendewa-dewakan baginda sendiri, jangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok di dalam hadis-hadis baginda, sahabat tegur Nabi. Sahabat tegur Nabi. Mana sahabat tidak kata tengok Nabi nampak tu seperti yang cerita apa Nabi Musa dan Khadir tadi. Tengok pelik pun tak boleh tegur. Ada. Sahabat tegur, umpamanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cerita hadis itu panjang, iaitu hadis itu berkenaan dengan salah seorang daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, cucu kecil mati. Lalu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam hantarkan utusan kepada baginda supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah tu. Nabi pun pergi bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bersama dengan Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Lalu dibawakan bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqqa'u, dada dia ni jadi sebab bunyi itu seperti gelegak air. Sebab cucu kecil mati, mari letak atas riba sebab. Fafadat aynahu, lalu mengalirlah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Sa'ad pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadha, wahai Rasulullah, apa ni? Apa ni? Tu. Nabi SAW melarang daripada meratap. Kalau mati tak boleh meratap dan sebagainya. Nabi larang. Tiba-tiba mari letak cucu, Nabi menangis. Jadi sahabat dia tengok, Nabi tak bagi meratap, apa Nabi sendiri menangis? Dia rasa pelik. Dia rasa pelik. Tanya Nabi, ma hadza ya Rasulullah, apa ini wahai Rasulullah? Nabi pun jawab, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih. Ini adalah rahmat, sifat belas kasihan, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala letak di dalam hati hamba-hambanya. Tu. Jadi mana kita boleh tengok contoh-contoh beberapa tempat mana sahabat radhiyallahu anhum bila mana dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dia rasa rasa macam tak faham, rasa macam pelik, dia tegur. Tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak marah. Nabi tak ada kata, tak payah faham. Tak payahlah budak mana anak murid mana boleh faham perbuatan tok guru. Ini tok guru buat, jangan duk soal. Ini maqam lain, kamu maqam lain, tok guru maqam lain. Ada. Nabi tak ajar lagu tu. Nabi tidak ajar perkara yang sedemikian. Bahkan Nabi SAW menunjukkan sikap bersedia untuk ditegur. Jadi mana cara sedemikian yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sebagai gambaran kepada kita antara guru dengan anak murid ini, mana ataupun masyarakat orang biasa dengan ulama ni tidak kata bila ulama buat semua betul. Tak boleh ditegur. Tu tidak. Tapi Nabi ajar apa yang kita rasa pelik, rasa tidak menepati ajaran Nabi SAW, tidak menepati ajaran Islam, maka kita boleh memberikan teguran kepada ulama tersebut, kepada ahli ilmu tersebut, dan namun begitu tidak boleh sampai kepada mereka merendahkan kedudukan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Basri tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masih Maulana Nasim atas penerangan tersebut. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Rawahu Abi Daud, Sunan Abi Daud. Namun sebelum ini kita faham asabiyyah di situ sebagai semangat perkauman. Pertama, adakah tepat kefahaman tersebut, Prof Basri? Dan sedikit lagi soalan tambahan. Menurut Prof sendiri, pengalaman membaca kitab sejarah tokoh dan seumpamanya, fenomena ta'assub ini satu fenomena terancang atau dia semula terjadi? Adapun ada setengah orang tu dia merancang untuk akhirnya dia menjadi tokoh yang diangkat, dipuja sebegitu lalu, ataupun benda tu adalah kerana kebodohan masyarakat yang memang tak boleh langsung tengok benda pelik, mesti dia teruja terhadap kesupermanan manusia-manusia yang sebegini. Dipersilakan Prof Basri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Mana sembah? Kalau merujuk kepada hadis laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah, hadis ini dia merujuk kepada asabiyyah, perpahaman perkauman. Perkauman ini perlu dipaham dalam konteksnya lah. Antaranya yang dilarang oleh Nabi, an tu'ina qaumaka 'ala dzulm, iaitu kamu membantu bangsa kamu berasaskan kepada kezaliman. Tapi kalau kita bantu bangsa kita yang miskin, kita buat berbagai program pembangunan ekonomi, sosial dan sebagainya, membantu taraf hidup mereka kerana mereka miskin, itu tidak dinamakan sebagai asabiyah. Asabiyah ini merujuk kepada asasnya kezaliman. Asasnya kezaliman. Jadi kita menyeru bangsa kita bangkit menentang penjajah, misalnya kata, satu jenis pahaman asabiyah seumpama itu, tetapi dia bukan satu perkara yang dikeji di dalam Islam. Sebaliknya, kalau kita mengajak masyarakat, menyokong satu kelompok masyarakat berasaskan kepada kezaliman, itu disebut asabiyah yang keji, ditolak oleh Islam.
Kemudian berbalik kepada ta'assub tentang apakah ta'assub ini dia muncul hasil perancangan ataupun dia muncul secara semula jadi ta'assub. Tuan-tuan dan puan sekalian, ta'assub ini kita kena rujuk kepada sejarah. Tunjuk sejarah. Pertama sekali kita kata ta'assub ini tidak mesti dia membawa kepada syirik. Itu dah sudut itu. Tetapi ta'assub juga merupakan salah satu faktor yang mengundang pada syirik. Dia tak mesti berakhir, tapi dia salah satu faktor pengundang syirik. Melihat kepada sejarah hidup manusia pula, ada manusia yang memang merancang ta'assub kerana dia mempunyai kepentingan tersendiri. Kepentingan tersendiri. Dia memang merancang supaya masyarakat ta'assub pada dia dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Ada yang dibuat oleh para pengikut dan bukan dibuat oleh Tok Syekh. Ada yang dibuat oleh masyarakat atas dasar menghargai jasa-jasa orang terdahulu. Sengaja dibuat, tetapi benda itu dibiarkan secara keterlaluan, akhirnya bertukar ta'assub menjadi syirik, sebelum itu menjadi khurafat. Tuan-tuan dan puan sekalian, contoh saya sebut ni, contoh kalau kita tengok pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ni. Sebelum tu suka saya sebut tuan-tuan, syirik ini apakah benda syirik ini? Syirik yang kita tahu syirik itu ialah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Itu syirik. Tunduk dan patuh pada makhluk, maka itu adalah syirik. Syirik sebenarnya mempunyai makna yang luas. Antara syirik dari segi rububiyah. Syirik dari segi rububiyah antaranya kita mengatakan bahawa adanya satu kuasa lain yang boleh mencipta, memberi rezeki, menghidup, mematikan, seperti mana yang dapat dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu makhluk boleh buat macam tu. Kalau kita beranggap bahawa makhluk itu boleh buat macam tu seperti dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu namanya syirik rububiyah. Yang kedua dia panggil syirik uluhiyah, iaitu kita mengatakan ada satu kuasa yang boleh menghidup dan mematikan seseorang. Dia boleh memanfaatkan dan memudaratkan seseorang. Kalau kita nak berdoa pada dia, dan nak nazar pada dia dan seumpamanya, maka dia dipanggil syirik dalam uluhiyah. Syirik tiga sebut syirik dari segi asma' wa sifat, iaitu percaya pada makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Allah. Seperti ada manusia mengetahui perkara gaib, sedangkan yang mengetahui perkara gaib itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau ada yang mendakwa dia tahu perkara gaib, ini termasuk dalam syirik fi asma' wa sifat. Kemudian ada pula jenis-jenis lain syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Saya sebutkan sini tuan, syirik besar di antaranya syirik dalam berdoa. Kerana ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam satu riwayat yang sahih. Jadi kita tak boleh doa kepada si mati. Sebab apa? Bila doa pada si mati, minta dengan sesuatu. Ada orang kata tak apa Ustaz, minta dengan si mati. Sebab itu seruang, nida. Itu seruang, iznada rabbahu nidaan khafiyah dalam surah Maryam. Nida ini nau'ubina ad-du'a wa ad-du'a minal ibadah. Seruang itu adalah sejenis doa, doa sejenis ibadah. Jadi tak boleh seru pada makhluk, minta terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik dalam berdoa berlaku dalam bentuk merendahkan diri pada selain Allah Taala dengan tujuan untuk memohon pertolongan dan bantuan daripada makhluk itu. Itu dipanggil syirik dalam berdoa. Kemudian syirik dalam niat, meletakkan kehendak dan maksud manakala ibadah semata-mata untuk mendapat pujian atau kepentingan duniawi semata-mata. Itu dipanggil syirik dari segi niat. Syirik dari segi ketaatan, menjadikan sesuatu boleh menggubal syariat seperti mana Allah Ta'ala gubal syariat. Allah Ta'ala turunkan syariat. Maka kalau itu berlaku, itu syirik dari segi ketaatan. Dan akhir sekali syirik dari segi kecintaan. Syekh Abdul Qadir Jalani selalu dia menggunakan, dia sangat menekan kata tuan syirik dan soal kecintaan. Kita cinta sesuatu, cinta tanah air ke, cinta isteri ke, cinta harta ke, mengatasi cinta pada Allah dan Rasul dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maknanya kita letakkan cinta kita pada benda saya sebutkan tadi, mengatasi cinta kita pada Allah, pada Rasul dan jihad, itu boleh mengundang kepada syirik. Itu sifat yang melampau. Itu syirik. Maka kita pergi contoh-contoh tuan-tuan dalam masyarakat kita berkaitan ta'assub yang pengurusi sebutkan tadi. Kita lihat contoh yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam tuan-tuan. Nabi Nuh alaihi salam pada zamannya, pada sebelum zaman Nabi Nuh ada 5 orang saleh. Termasuk yang bernama Wa, Suwa, Yarus dan sebagainya, ada 5 orang saleh. Kita dah tahu kisah itu dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Surah Nuh pun menyebut kisah itu. 5 orang saleh yang punya jasa yang begitu besar
di dalam punya jasa yang besar di dalam masyarakat. Dan sebagai mengenang jasa dia, maka masyarakat buat patung. Mengenang jasa dia, maka masyarakat masa tu buat patung, tuan-tuan. Jadi 100 tahun pertama orang tak sembah, 200 tahun pertama orang tak sembah, 300 tahun kemudian baru orang menyembah. Sembah tu pasal syaitan masuk campur. Syaitan kata patung ni lah yang boleh membantu kamu, memberi keberkatan kepada kamu, memanjangkan umur kamu, memudaratkan kamu, memanfaatkan kamu, menurunkan hujan untuk kamu, menambahkan rezeki untuk kamu. Ini boleh terujuk di dalam Tafsir Mafatihul Ghaib Al-Iman Fakhrul Razi. Beranggapan, jadi ta'assub pada orang saleh itu mula-mula ditukar ta'assub tu kepada buat patung. Lama-lama kelamaan mencecah sampai 300 tahun, syaitan masuk campur, orang dah lupa sejarah pembinaan patung, akhirnya mereka mula menyembah patung. Sifat ta'assub, tuan-tuan, ta'assub ini menggambarkan kepada sesuatu benda yang disengajakan, sengaja dilakukan oleh masyarakat Nabi Nuh AS. Kemudian perkara itu berlalu ratusan tahun. Nabi Nuh AS berjuang 950 tahun, satu tempoh yang sangat panjang, menarik masyarakat untuk kepada agama tauhid. Nabi Nuh dituduh sebagai gila. Kalau kita baca Nah dia kata asma' rijalin salihin min qaumi Nuh walamma halaku auha syaitan ila qaumihim ansibu ila majalihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim wa fa'alu falam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa tanassakha al-ilmu 'ubidat. Itulah nama-nama laki-laki soleh daripada kaum ataupun daripada masyarakat Nabi Nuh. Apabila mereka meninggal, syaitan mewahyukan kepada masyarakat itu supaya membina patung-patung dalam majlis-majlis di mana orang-orang soleh itu berada, dan mereka menamakan patung-patung itu mengikut nama orang-orang soleh berkenaan. Semuanya diikut oleh masyarakat berkenaan. Pada masa itu patung-patung itu masih belum disembah, sehingga apabila generasi membuat patung itu binasa dan ilmu tentang pembinaan patung itu sudah tidak ada, maka ubidat, patung-patung itu mula disembah. Ini berlaku kepada masyarakat masyarakat Nabi Nuh alaihissalam. Apabila mereka sembah, ditegur oleh Nabi Nuh, mereka kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Kami tak sembah patung ini kecuali sekadar untuk membolehkan mereka mendekatkan kami pada Allah. Kami tahu dia ni batu, dia tidak dapat bergerak. Burung bertenggek atas kepala dia pun dia tak boleh kata apa. Tak boleh buat apa-apa. Tetapi kita nak minta roh yang mewarnai patung tadi supaya beritahu pada Allah untuk mendekatkan diri kami. Ta'assub punya pasal batu, tahu tak? Ta'assub punya pasal batu ni satu benda yang memang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Kalau tak percaya, tuan-tuan keluar masjid tengok batu kat sebelah. Yang batu tak bermanfaat, tapi ta'assub punya pasal, maka batu tu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dan boleh disembah dan diharapkan sesuatu. Satu, itu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kita tengok, tuan-tuan, kaum ulama-ulama Yahudi dan Nasara. Quran sebut dalam surah Bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai tuhan-tuhan selain pada Allah Taala. Begitu juga mereka menjadikan Isa bin Maryam itu sebagai Tuhan. Ta'assub punya pasal dah. Ta'assub pada ulama-ulama Yahudi. Orang Yahudi ni, kalau tuan baca Kristian di di bumi Eropah, ulama-ulama dia mati, tuan-tuan, ada sebahagian dia tidak ke bumi kan. Dia tak ke bumi. Dia biar kerangka dia dalam masjid. Mana kalau kita pergi kat masjid-masjid lama tu, ada kerangka-kerangka seng-seng dia orang lama tu. Konongnya untuk membolehkan kita mengambil berkat. Dan ada pula jenazah punya seng-seng dia tadi, ulama-ulama dia lah yang dianggap sebagai jenazah tidak hancur. Jadi pergi melawat tu nampak jenazah baring di situ. Untuk tujuannya mengambil berkat. Ini berlaku. Jadi apabila berlaku, bila Adi bin Hatim berjumpa dengan Nabi SAW, Adi bin Hatim jumpa dengan Nabi SAW, Nabi baca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam. Bila dengar Nabi baca ayat ini, Adi bantah. Adi kata, bila kalau kami sembah berhala-berhala, kami sembah pendeta-pendeta, bila pula kami menganggap pendeta itu sebagai berhala-berhala? Nabi buat satu definisi baru, bahawa taat kepada pemimpin agama yang memecahkan agama, yang lari daripada Quran dan Sunnah, taat kepada ulama seperti itu samalah sembah berhala. Nabi bawa satu konsep baru, taat kepada pemimpin-pemimpin Kristian yang telah merubah agama Nabi Isa alaihi salam sehingga tak nampak rupa agama itu, maka itu dianggap sebagai satu bentuk penyembahan berhala. Puncanya apa? Ta'assub. Punca ta'assub.
Kalau tuan-tuan baca satu kitab Nabi Muhammad dikarang oleh Muhammad Ridha, disebut cerita tu, kisah Salmanul Farisi. Sewaktu dalam pengembaraan daripada satu tempat, daripada Parsi satu tempat sampai di Syam, daripada Syam sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Semasa dia ada di Syam, Salman Farisi pernah berkhidmat dengan seorang padri. Padri itu, tuan-tuan nak cerita je, padri itu telah menyelewengkan wang rakyat, wang zakat jadi pungut, tidak diagihkan. Padri itu mati. Masa dia mati, semua rakyat bersedih. Semua rakyat bersedih. Buat cara dia lah nak uruskan jenazah tu. Salman kata, tuan-tuan tunggu sekejap, jenazah ini tuang dia pada masa hidup dulu memungut zakat tetapi tidak diagihkan. Maka orang pemarah, orang pelontar dengan batu jenazah tu. Kemudian tuan-tuan mati sekalian, kita tengok pula zaman bangsa Arab. Bangsa Arab ni, bangsa Arab tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim AS. Lepas zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Zaman Nabi Ismail AS tak ada semua bahala. Siti Hajar dengan anak dia Nabi Ismail, dua orang di lembah Mekah. Datang satu kabilah dari Yaman, namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum tengok ada dua manusia duduk tengah-tengah padang pasir. Depan dia tu ada satu telaga air, minta kebenaran untuk menggunakan air di situ dan minta kebenaran untuk buat penempatan. Diizinkan oleh Siti Hajar. Maka duduklah kabilah Jurhum di situ. Tak lama kemudian datang satu kabilah lain daripada Yaman, namanya kabilah Khuza'ah. Khuza'ah datang duduk di situ dengan penuh aman. Kemudian berlaku peperangan antara Jurhum dan Khuza'ah. Khuza'ah menang, berjaya menguasai tampuk pemerintahan Mekah, menguasai telaga Zamzam, menguasai Masjidil Haram. Pemimpin dia yang terkenal salah seorang bernama Amr bin Luhai. Satu ketika Amr bin Luhai ini jatuh sakit. Ada orang sarankan supaya dia pergi berubat di Balqa, di Iraq. Dia pergi berubat, datang berendang dalam satu air. Baik, masa dia nak balik itu dia tengok ada sekelompok masyarakat sembah bahala. Dia tanya, ni buat apa ni? Oh, dia kata benda ni lah yang membantu kami, memberikan rezeki kepada, menurun hujang kepada kami. Dia kata minta sekor. Bahasa Perlis. Dia minta sekor. Terengganu lain. Dia minta sekor bahala dah. Maka dia diberikan bahala Hubal. Dia bawa balik bahala tu, tarik bahala tu sampai di Mekah. Dia tegakkan bahala di kota Mekah. Oleh kerana dia punya pengaruh sangat besar, dia menyarang semua penduduk Mekah supaya sembah berhala. Maka mulalah proses menyembah berhala. Satu-satunya berhala yang wujud pada masa itu Hubal sahaja. Lepas tu keturunan Nabi Allah Ismail. Dia sebut dalam kitab apa dia? As-Siratun Nabawiyah min Masadirha al-Asliyah. Dalam kitab tu sebut keturunan Nabi Allah Ismail, tuan-tuan, dia punya ta'assub kepada tanah Mekah. Ta'assub pada tanah Mekah tu, dia ambil tanah Mekah, keluar dari kota Mekah, bermusafir di mana sahaja mereka singgah, maka mereka akan ambil tanah Mekah tu, ditabur tanah itu, lalu mereka perah susu kambing dan mereka tawaf. Ini dia nak cerita bagaimana ta'assub itu membawa kepada syirik. Dalam sejarah Islam pula begitu juga. Syekh Abdul Qadir Jalani, dia bukan seorang yang ta'assub. Dia dipuji oleh ramai ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Zaman moden kita dipuji oleh Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi. Syekh Abdul Qadir Jalani ini ada anak murid yang terlalu ta'assub sehingga mengatakan Syekh Abdul Qadir mempunyai kuasa ketuhanan. Maka timbul dalam manakib dia. Syekh Abdul Qadir ni tuan, satu ketika dia keluar rumah, tiba-tiba dia balik, ada jirang dia meninggal dunia. Ada jirang dia meninggal dunia, malaikat ambil nyawa. Malaikat ambil nyawa buah raga. Malaikat pun naik ke langit. Kan? Syekh Abdul Qadir baru balik, jirang dia cerita kawan tu mati. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, siapa hati dia ambil nyawa tanpa kebenaran. Oh, kawan pun terbang. Dia terbang macam Superman. Terbang, maka berlaku pertempuran di udara. Merebut nyawa tu balik. Maka Syekh Abdul Qadir berjaya merebut balik nyawa yang ada dalam raga malaikat tu. Maka nyawa-nyawa yang berjaya direbut tadi kembali ke jasad masing-masing. Hidup belaka hari tu. Ini jenis ta'assub sampai sanggup menceritakan Syekh Abdul Qadir punya kuasa tuhanan, boleh menghidupkan insan-insan yang telah mati. Siapa gitu, tuan-tuan? Punya ta'assub kawan tu memang orang tu mati dah, kawan ni boleh hejah. Ya, terbang macam Superman. Lebih hebat dari Superman yang dibuat di Jepun. Dan saya nak sebut contoh-contoh, tuan-tuan. Di era 90-an dulu di Johor timbul satu ajaran sesat. Nama dia ajaran Kabulani. Kalau tuan-tuan masih ingat, dia ada anak murid dia. Anak murid dia cukup ta'assub dengan tok guru dia. Tok guru dia mengaku boleh berubat anak murid dia, tuan-tuan. Nak cerita berubat, sehingga ke tahap tok guru boleh berubat anak murid. Sampai meras anak murid perlu melahirkan rasa
penghormatan kepada Tok Guru, dia kena cium alat kelamin Tok Guru. Apa ke benda ni boh? Takkanlah ta'assub sampai cium benda tu. Nak cerita ta'assub ni sampai dia tak boleh fikir cium benda tu ada. Bagi cium tayar kereta tu. Tak ada. Ta'assub punya dia tak boleh nak mikir bahawa ini benda ni sensitif, tak ada. Hanya suami isteri je boleh menyentuh persoalan ini. Tak. Anak murid kena cium benda tu. Alat kelamin. Saya duk baca masa tu tahun 90-an, kita rasa ketawa. Maknanya bagaimana anak murid jadi bantuk pemikiran dia sampai alat kelamin pun dianggap benda berjasa besar. Pelik betul. Jadilah saya nak katakan, kesimpulannya tuan-tuan, ta'assub ini perlu kita jauhi. Walaupun ta'assub tu kadang berlaku dengan cara dirancang, kadang berlaku tidak cara dirancang. Jauhi ta'assub ini, ubah ta'assub itu kepada sifat istiqamah dalam menilai sesuatu dan dalam mengamalkan sesuatu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya kira ini round yang terakhir sebelum kita berhenti. Di sini ada satu hadis Nabi SAW bila Prof sebut tentang berhala dan seumpamanya, berkaitan Umar, bila Umar telah mencium Hajar al-Aswad. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu jaa ila al-Hajar al-Aswad faqabbalahu wa qala inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Maksudnya satu hari Umar telah datang kepada Hajar al-Aswad dan Umar telah cium Hajar al-Aswad dan dia kata inni la a'lamu annaka hajarun, dan aku tahu kamu ni hanya seketul batu saja, la tadurru wa la tanfa', tidak ada mudarat dan tidak bagi manfaat. Walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, kalaulah aku tak pernah tengok Rasulullah cium kamu, ma qabbaltuka, aku pasti tak akan cium kamu. Maksudnya ada dua pengajaran di sini. Pertama, ittiba'us sunnah. Umar betul-betul ikut sunnah Rasulullah, walaupun dia pun tak dapat penjelasan kenapa Rasulullah cium tu. Yang kedua, dalam masa yang sama Umar juga guna logik dia. Benda ni memang tak ada manfaat. Benda ni memang tak ada manfaat. Aku tahu kamu batu saja, tak ada apa-apa pun. Jadi di sini boleh jadi satu pengajaran besar kepada kita lah, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala. Dan untuk Ustaz Nasim, soalan mungkin round terakhir, iaitu berkaitan dengan latar belakang dan pengalaman yang lama berinteraksi dengan Syiah. Dan kita tahu bahawa ambil soalan ni dulu. Ya. Nak pergi Syiah tu tak banyak. Ya, tak apa. Itu sekadar satu sikit lah. Okay. Sikit, ya. Maksudnya kita tahu bahawa Syiah dibina di atas ta'assub kepada individu, iaitu Ali lah secara umumnya. Jadi sekadar secara sepintas lalu, sebelum Maulana sebut sikit berkaitan itu, iaitu Syiah punya faham tentang syirik itu. Soalan keempat. Okey. Ambil itu dulu. Okey, baik. Syiah sepintas lalu. Baik, tapi itu soalan yang kemudian sebenarnya. Kita langkau sikit, tapi kita pergi kepada soalan yang sebelumnya, iaitu mekanisme pencegahan yang boleh dilakukan oleh masyarakat Islam bagi menolak ta'assub yang memungkinkan kesyirikan berlaku, sama ada sedar ataupun tidak. Maksudnya dalam erti kata, kami sebagai orang awam ni, kalau nak bagi, kalau boleh nak, bila benda tu ada saja unsur yang boleh menyebabkan ta'assub tu tersedar dan tahu bahawa ni adalah ta'assub dah ni. Maksudnya aku ni ta'assub dah ni sampai tahap ni begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi soalan yang ditanya Wanu berkenaan dengan macam mana kita nak tahu, nak mengelak daripada berlaku ta'assub di dalam dalam penghormatan, memberi penghormatan kepada seseorang. Macam mana mana panduan untuk kita mengelak daripada berlaku ta'assub. Jadi kalau kita tengok antara punca ta'assub kepada individu yang berlaku dalam masyarakat kita ni, antara dia sebagaimana yang disebutkan oleh doktor tadi, iaitu momokan karamah, momokan benda-benda pelik. Walaupun kadang-kadang benda tu tak berlaku pun,
tak berlaku pun, tak pernah jumpa pun, tapi benda tu dimomok-momokkan. Tu dia cerita wali tu begini, orang ni begini, orang ni begini. Nah, dan penceritaan, pembawakan, momokan karamah, benda-benda pelik ni, ini menjadi salah satu daripada modus operandi untuk menjadikan seseorang itu ditakuti, digeruni, didengar segala apa yang disebutkan oleh dia. Jadi antara bentuk karamah, kehebatan dia juga mimpi jumpa dengan Nabi. Bahkan kalau kita tengok mimpi jumpa dengan Nabi ni, setengah-setengah tu sehari sampai 2-3 kali mimpi jumpa dengan Nabi. Selalu mimpi jumpa dengan Nabi. Sedangkan kalau kita tengok orang-orang dulu, ulama-ulama kita dulu, imam-imam kita dulu, tak ada pun lagu tu. Imam Syafi'i, wallahu alam, saya pun tak pasti, rasanya tak ada cerita dia mimpi jumpa dengan Nabi ke. Imam Bukhari pun kalau tak setakat tahunnya sekali sahaja. Nah, tu. Tapi sekarang ni dijadikan perkara itu sebagai satu cara untuk menjadikan individu orang awam ni taksub kepada seseorang. Terutama sekali dalam sesetengah kalangan tarikat. Jadi anak-anak murid ni kat duk bawa cerita Tok Guru ni hebat, Tok Guru ni begini. Orang ni kalau buat hormat kepada Tok Guru 2 minggu lepas pada tu naik pangkat. Hak ni dia kata kepada Tok Guru, keluar daripada jalan tu terus aksiden. Macam-macam bawa cerita-cerita sedemikian. Dan dengan cerita-cerita karamah ni sehingga menyebabkan guru-guru ni yang dianggap sebagai ulama ni boleh boleh melakukan, boleh mengada-ngadakan sesuatu amalan, mereka cipta sesuatu amalan dan pelbagainya. Kononnya atas nama tadilah, atas nama mimpi dan sebagainya. Jadi kerana itu kita perlu tahu batas-batas. Nah, batas-batas yang boleh batas-batas seseorang tokoh tu setakat mana sahaja dia boleh bercakap, dia boleh bercerita, dia boleh memberikan sesuatu amalan dan seumpamanya. Kita kena tahu. Antaranya iaitu berkenaan dengan kelebihan-kelebihan. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa taala amma yusyrikun. Tuhanmu mencipta sesuatu yang Dia kehendaki dan Tuhanmu menentukan pilihan. Allah Ta'ala cipta segala sesuatu, segala ciptaan Dia ni, dan Allah Ta'ala tentukan pilihan. Dia ciptakan manusia, Allah Ta'ala tentukan ini manusia pilihan, ini manusia pilihan. Nabi SAW manusia pilihan. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum manusia pilihan selepas Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jelaskan, maka lahumul khiyarah, manusia ni tidak ada hak untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut. Dan Allah Ta'ala susuli selepas daripada tu, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi selepas daripada Allah Subhanahu wa taala sebut bahawasanya hak menentukan pilihan terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini adalah hak Allah semata-mata, Allah Ta'ala sudahi ayat tu dengan tidak ada kongsi, tidak ada syirik, tidak ada perkongsian Allah dengan makhluk di dalam persoalan tersebut. Jadi di situ kita itu sebagai satu daripada panduan untuk kita nak kenal guru ni, kita boleh ikut ke tak boleh ikut. Sekarang ni kita dengar macam-macam yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai wali dan sebagainya. Nah, menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, tanah, dan Allah Taala tentukan tanah yang mulia. Mana tanah yang mulia? Nah, 2 tanah haram, Baitul Maqdis. Itu sahaja.
tiba-tiba ada yang melakukan syirik, dia ambil hak Allah Ta'ala tu dengan dia pula reka. Kononnya antara tanah mulia ada berapa? 2 malam ke duduk di Hadramaut ni, kubur ni dapat pahala begini-begini, kelebihan begini-begini, kelebihan begini-begini. Tu. Jadi guru tu telah merampas hak Allah. Jadi bawa cerita-cerita sedemikian kepada pengikut tu tujuan apa? Tujuannya nak suruh pengikut taksub, dan pengikut bila taksub dia dengar saja, dia ikut saja. Tu makna tak ada tapisan, tidak ada tapisan. Jadi sebagai panduan kepada kita untuk kita mengelak daripada taksub, guru yang sedemikian guru yang sedemikian tidak boleh untuk diikuti. Sebab apa? Sebab taksub kita hanya kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dengar pula yang menyebutkan baru-baru ni ada menyebutkan orang ni sebagai wakil Allah, utusan Nabi. Utusan mana dia tahu? Sedangkan menentukan wakil Allah Ta'ala di muka bumi ni hak siapa? Itu hak Allah. Hak Allah. Jadi mengungkapkan ungkapan sedemikian seolah-olah merampah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Dia seolah-olah berkongsi hak tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi pengikut-pengikut yang taksub, dia akan terima, membuta tuli. Membuta tuli, terima perkara-perkara tersebut. Begitu juga jangan sampai ahli agama ni boleh menentukan sesuatu hukum, sebagaimana hadis Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, dia masuk Islam selepas daripada itu, mana cuma cerita tu dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebelum dia memeluk Islam. Jadi dalam hadis tu pun Nabi sebut salah satu daripada bentuk ibadat penyembahan kepada padri-padri, kepada pendeta-pendeta, iaitu menganggap halal sesuatu yang dihalalkan oleh mereka dan menganggap haram sesuatu yang diharamkan oleh mereka. Jadi itu juga bentuk taksub, membabi buta kepada tokoh-tokoh sehingga sampai kepada mereka sanggup menerima apa sahaja yang dikatakan oleh mereka. Jadi sebab itu sangat penting kita kena tahu bahawasanya ulama manusia ni dia tetap ada kesilapan. Kerana itu antara ungkapan yang masyhur di kalangan ulama sebagai panduan kepada kitanya, iaitu a'rifir rijala bil haqqi walal haqqa bir rijal, wa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah seseorang itu dengan kebenaran yang dibawa olehnya, bukan mengenali kebenaran dengan seseorang individu. Kenalilah kebenaran, engkau akan mengenali ahlinya. Jadi kita nak kenal seseorang ni, kita kenal dia, kita ikut dia, kita patuh kepada dia berdasarkan kebenaran yang dia bawa. Kalau yang dia bawa itu adalah kebenaran berlandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ahlinya, itulah ahli ilmu, itulah ulama. Bukan kebenaran berdasarkan kepada individu. Bukan kita kata bila mana orang ni bercakap betul, orang ni bercakap betul, orang ni bercakap betul. Kalau orang tu bercakap tak betul, tak betul. Tu. Tu. Kalau W tak boleh, tolak tepi selalu. Kalau tidak W betul belaka. Tak kena. Itu silap di dalam menilai kebenaran. Sebab tu di situ mengenali seseorang berdasarkan kepada kebenaran yang dibawa oleh dia. Maknanya kita nak ikut seseorang, tengok apa yang dia bawa. Tengok apa yang dia bawa, bukan menganggap kebenaran kerana seseorang individu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri panduan. Bila berlaku perselisihan, bukan Nabi suruh rujuk kepada individu, tapi Nabi suruh rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, umpamanya hadis, saya cuba cepat sikitlah. Di dalam hadis perselisihan umat. Sesiapa yang hidup lagi kalangan kamu akan lihat banyak perselisihan berlaku di kalangan mereka. Banyak perselisihan
perselisihan berlaku di kalangan umat. Lepas tu Nabi suruh fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Jadi bila berlaku perselisihan, Nabi suruh pegang kepada Al-Quran, pegang kepada hadis, gigit betul-betul. Nabi tidak suruh ikut orang tu, ikut orang ni, tak. Nabi suruh ikut panduan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkenaan dengan hadis perpecahan umat kepada 73 golongan, 72 dalam neraka, 1 dalam syurga. Sahabat tanya, siapa? Iaitu orang yang berpegang kepada ma ana alaihi wa ashabi, pegang kepada sunnah aku, duduk atas landasan sunnah aku dan sunnah sahabat-sahabatku. Begitu juga ayat-ayat perselisihan di dalam Al-Quran. Bila mana kamu berselisih fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu berselisih, maka kembali kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu panduan dia. Maknanya rujuk kepada panduan Al-Quran dan hadis, bukan rujuk kepada individu, bukan cari individu. Jadi bila mana seseorang itu boleh bawa penyelesaian berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka itulah kebenaran. Tu bukan taksub kepada individu, tetapi sebaliknya taksub kepada dalil, taksub kepada nas. Jadi itu cara untuk kita mengelakkan daripada berlakunya taksub di dalam diri kita. Jadi sebab tu Nabi SAW, kalau kita tengok di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana cerita Yahudi, pendeta Yahudi mari cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna najidu anna Allah yaj'alu as-sama' ala isba' wal ardin ala isba'. Mana Allah Taala jadikan langit-langit ini di atas satu jari, bumi-bumi pun. Nabi senyum, Nabi terima. Walaupun benda tu mari daripada Yahudi. Sebab apa? Sebab itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Jadi maknanya kebenaran mari daripada sesiapa pun, kita kena terima sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmatu dhalatul mu'min fa aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah, kebijaksanaan itu adalah merupakan barang hilang daripada orang mukmin, di mana sahaja kamu jumpa, ambil. Maka itu adalah kamu adalah lebih layak, lebih patut dengannya. Kemudian sebagai selingan sikit sebagai penutup kepada perbincangan kita pada petang ni, iaitu berkenaan dengan berkenaan dengan Syiah. Jadi Syiah ni, antara perkara yang berlaku kepada Syiah adalah taksub yang melampau kepada individu-individu. Dan yang utama ke taksub yang melampau kepada imam-imam mereka, kepada imam-imam 12. Dan perkara tu kita boleh tengok di dalam kitab-kitab mereka. Taksub yang melampau tu sampai kepada mereka sesuatu yang berkait dengan imam dianggap mulia, dianggap suci dan sebagainya. Umpamanya berkenaan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain tak salah. Sayyidina Husain dia sahabat Nabi SAW, cucu baginda. Cuma Syiah melampau di dalam taksub kepada beliau, cerita berkenaan dengan beliau dengan cerita yang pelik-pelik. Macam-macam. Kalau cerita peristiwa Karbala dalam kitab Syiah tu panjang sangat. Tak apa. Jadi antaranya yang disebutkan di dalam Al-Kafi, kata Imam Ja'far As-Sadiq, kata dia, Syiah direka. Dia kata fi tini qabril Husain alaihi salam syifa'un min kulli da'. Pada tanah kubur Husain di Karbala tu ada ubat kepada segala penyakit. Ubat kepada segala penyakit. Tanah Karbala tu. Tapi setakat ni tanah Karbala tu tak ada lagi mendak dia. Kalau puak dia pakai ambil, tak ada Karbala. Pakai pergi kutik, tak kutik pula. Tu baik. Bila mana mu nak makan, kamu nak makan tanah tu, makan tanah.
Maka katakanlah Allahumma rubbat turbatil mubarakah wa rabbal wasiyil ladzi warathahu salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baca doa ni, ya Allah, Tuhan punya apa dipanggil tanah yang diberkati ni, Tuhan kepada wasi yang mewarisinya. Lepas tu selawat, lepas tu adalah lepas tu banyak lagi. Kemudian najis imam-imam pun boleh dimakan. Kemudian begitu juga, itu contoh bagaimana disebabkan oleh taksub mereka cipta pelbagai bentuk, maknanya mereka cipta pelbagai perkara sehingga berkaitan dengan perkara-perkara tak masuk akal pun mereka terima. Tu puak-puak Syiah boleh terima seperti tadi, makan kubur, tanah kubur Husain. Begitu juga cerita-cerita berkenaan dengan sial dan sebagainya, yang tu banyak di dalam riwayat Syiah dan diterima oleh mereka tanpa sebarang pertimbangan ilmu. Sebab apa benda tu berlaku? Kerana taksub. Umpamanya seperti benda ni berlaku juga di tapi tak tahu ini ada ke di kalangan orang kita. Tak apa. Kemudian kalau nak cerita tu banyaklah berkenaan dengan mana perkara-perkara pelik yang terdapat di dalam fahaman golongan Syiah ni, yang kononnya diriwayatkan daripada imam-imam mereka dan diterima oleh mereka secara membuta tuli. Punca dianya adalah kerana taksub kepada manusia, kepada imam-imam. Jadi saya rasa kesempatan masa ni tak sempat untuk kita nak cerita perkara tersebut. Jadi rasanya setakat itu dululah untuk petang ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masih pada Ustaz Nasim dan juga Prof Basri. Dan saya boleh simpulkan bahawa kalau tuan-tuan nak kenal sungguh ketaksuban dan kemelampauan yang boleh pergi secara realiti, siapa-sama yang minat baca pasal Syiah, tapi hati-hati baca untuk kita kata mengetahui kajian yang mendedahkan keterpesongan dan kemelampauan Syiah dalam mendakwa dan akhirnya membentuk akidah dalam kepercayaan dan seumpamanya. Maka ia menjelaskan apakah itu kesan bila kita yang kononnya yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah buat perangai yang sama. Itu maksud saya, ya. Maksudnya dia boleh pergi sampai tahap tu kalau tak kena caranya. Wallahu a'lam. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita pun dah hampir 4.30 asar dalam 40 lebih kurang begitu lebih. Dan mungkin kita ada masa untuk rehat dan ambil angin sikit, ambil wuduk dan seumpamanya. Dan sekali lagi saya terima kasih dan semoga terus kekal dalam program kita sampai ke program terakhir lah, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan diucapkan kepada panel